إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نحن من نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وانصرنا من النبي وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال الشيخ الموصل تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. Sekian. Dan jika jatuh padanya dahulu daripada jadi cukanya, maka ada kalanya bahawa jadi cuka daripadanya suatu atau tiada. Maka jika jatuh padanya, yakni masuk padanya pada khamar dahulu daripada jadi cuka, maka ada kalanya bahawa jadi cuka daripadanya suatu atau tiada. Jadi masalah dia katanya jika jatuh padanya pada khamar dulu, yakni sebelum daripada berubah jadi cuka, maka ada kalanya, maknanya di situ ada tafsil, maka ada kalanya bahawa jadi cuka daripadanya suatu, maknanya setengah tu dah jadi cuka, setengah tu belum lagi, atau tiada. Tiada maknanya tiada jadi cuka daripadanya suatu. Maka masalah jadi cuka setengah-setengah tu dia katanya, maka jika jadi cuka daripadanya suatu, maka jika jadi cuka daripada khamar suatu, ini setengah, jadi setengah daripadanya dah jadi cuka, setengah tu lagi belum jadi cuka, memberi mudarat, maknanya jadi najis, jadi mutanajis oleh cuka itu, tak jadi suci. Dan jika tiada jadi cuka daripadanya suatu, jadi maknanya dalam satu bekas tu belum jadi cuka 100% lagi, masih jadi khamar betul-betul lagi. Seperti bahawa ada ia jadi cuka daripadanya suatu, seperti bahawa ada ia tiada jadi cuka daripadanya suatu sekali-kali. Jadi maknanya dalam satu bekas khamar, arak dalam satu bekas tadi tu belum jadi cuka sama sekali. Dan ditanggalkan. Ditanggalkan, yakni dikeluarkan. Kita bawa keluar dulu daripada jadi cuka. Jadi maknanya arak dalam satu bekas itu belum jadi cuka, kemudian masih jadi arak lagi kesemuanya, maka ada masuk suatu benda, maka suatu benda itu dikeluarkan sebelum pada dia berubah jadi cuka. Maknanya masuk ketika jadi arak, dikeluarkan akan suatu benda itu pada masa ia jadi arak lagi. Maka itu suci. Hukum dia suci seperti mana lagi akan datang depan tu dia ada sebut. Atau ada ia jadi cuka daripadanya suatu, tetapi dikeluarkan dia dahulu daripada jadi cuka daripadanya suatu. Atau ada ia jadi cuka daripadanya suatu, yang setengah-setengah tu dah jadi cuka, tetapi dikeluarkan dahulu daripada jadi cuka daripadanya suatu.
dikeluarkan dia kan suatu benda yang masuk dalam khamar tu dahulu daripada jadi cukup daripadanya sewaktu. Setengah-setengah tu tetapi dikeluarkan dia dahulu daripada jadi cukup daripadanya suatu kemudian jadi cukup khamarnya. Di sini tak jelas. Kemudian daripada demikian itu, maka kemudian bahwasanya suci pada jadi masalah yang kedua tu rasanya tak jelas. Barangkali ada terjatuh tulisan. Tak cukup. Nampaknya kita kena tangguh di sini dulu. Masalah ini minta tangguh dulu sebab tak jelas. Barangkalinya ada terjatuh tulisan dia. Jadi pendeknya masalah masalah masuk ketika juz itu masih jadi arak, sekiranya kalau masuk di dalamnya oleh suatu benda yang najis. Ini kesimpulan dia. Kesimpulannya begini, nanti masalah yang dalam kitab tu kita tangguh dulu. Kita ambil kesimpulan dulu buat sementara. Jadi sekiranya pada masa jadi arak itu, ketika jadi arak itu sekiranya kalau masuk di dalamnya, jatuh di dalamnya oleh suatu yang najis, ain najis. Maka sekiranya kalau masuk ain yang najis itu, tak kiralah dikeluarkan, terus dikeluarkan pada masa jadi arak atau dikeluarkan pada masa dah jadi cuka. Maka itu cuka itu jadi mutanajis semata-mata. Cuka itu jadi najis semata-mata. Dengan masuk suatu yang menajis. Suatu najis. Kemudian kalau sesuatu yang masuk dalam arak itu yang suci. Masuk dalam arak itu suatu yang suci. Maka sekiranya kalau masuk dalam arak suatu yang suci tetapi dikeluarkan. Dikeluarkan sebelum pada jadi cuka. Maka cuka itu suci. Tetapi kalau masuk ketika jadi cuka dan dikeluarkan selepas pada jadi cuka. Masuk suatu benda yang suci ketika jadi arak dan dikeluarkan sebelum kalau masuk suatu yang suci ketika jadi arak dan dikeluarkan pada masa jadi arak juga. Maka apabila berubah jadi cuka tu jadi suci. Kalau masuk benda suci ketika jadi arak tetapi dikeluarkan pada masa jadi cuka. Maka itu cuka itu jadi mutanajis. Begitulah. Itu yang maksud dia ni. Tapi di sini dia kira setengah ke setengah. Setengah tu jadi cuka, setengah tu tak jadi cuka. Itu masalahnya. Tetapi masalah tulisan tu rasanya tak jelas.
Masalah kesemuanya diambil daripada kitab syarah Hasyiah Madabiri. Betul, saya ada cari tempat rojak tu belum jumpa lagi. Maka tangguhkan dulu. Kita sambung pada katanya, dan dimaaf barang yang sukar meliharakan dia, seperti umpama bijinya atau tangkainya sedikit. Dan suci ia, tengok. Dan dimaafkan. Dan dimaafkan barang yang sukar melihara. Ni jaga. Kan dia, kan barang. Apa dia barang tu? Seperti umpama bijinya, biji inap, anggur. Atau tangkainya, tangkai inap. Inap tu anggur lah. Sedikit, jangan banyaklah. Jadi maknanya ketika kita perahkan buah anggur, maka memanglah masa dulu tu alat-alat nak mentapihkan akan jus tu tidak ada. Maka ketika kita perahkan inap itu adalah tertinggal dalam jus inap itu biji-biji dia atau tangkai-tangkai dia yang tak banyak sangat, masuk dalam katanya sedikit, maka biji dia tu ada tertinggal dalam jus, lama kelamaan dia jadi cuka, jadi arak, selepas pada jadi arak tu jadi cuka. Jadi biji tangkai tu yang ada dalam jus tu dimaafkan sekiranya kalau tak banyak. Jadi itulah sebab benda tu susah nak jaga. Apabila kita buat perahan tu mestilah ada tangkai dia, ada biji dia sedikit tu masuk dalam jus. Itu dimaaf. Maknanya apabila berubah jadi cuka tu jadi suci. Dan suci ia serta bijanunya. Dan suci ia cuka serta bijanunya, bijanu cuka. Mana bekas dia. Bekas yang kita isi cuka tu, yang kita sebabnya kalau jus tu kita perah, selepas pada perah tu kita isi di dalam suatu bekas. Maka suatu bekas tu dikatakan bijanu. Bekas tu tepayan ke atau botol ke atau apa saja ikutlah. Maka maka apabila berubah jadi cuka, maka bijanu tu pun jadi suci juga. Tapi kalau kita kira dengan akal tu, dia air jus di dalam tu tak apalah. Jadi bekas dia tu sebelah dalam. Bekas dia sebelah dalam tu, apabila dia jadi arak, pada masa dia jadi arak, bekas tu terkena arak. Bekas sebelah dalam yang melikungikan air itu memanglah terkena arak. Maka apabila arak tu jadi cuka, maka kalau kita kiranya bekas itu tak suci lah. Tetapi dihukumkan suci. Sebab nak buat macam mana kalau tidaknya kita tak boleh isi dalam bekas lah. Tu sebab tu dia katanya, dan suci ia cuka serta bijanunya. Serta bekas dia, bekas isi dia, yang sebelah dalam tu, maka jadi suci juga. Dan tiada memberi mudarat dicampur, yakni dituangkan setengah di atas setengahnya. Dan jikalau bersalahan nauknya atau jenisnya. Dan tiada memberi mudarat. Tiada memberi mudarat maknanya apabila jadi cuka tu jadi suci. Dan tiada memberi mudarat dicampur, yakni dituangkan setengah, di atas setengahnya, setengah cuka. Dan jikalau bersalahan nauk bagai dia. Atau jenisnya, jenis cuka. Ini tak mudarat. Contohnya kalau nira kelapun, nira apa dia lagi,
nirotal ke masalah kita capur tu, walaupun kita capur pada ketika jadi arak sekalipun, itu tak mengapa. Jadi arak sama arak tu yang kita perah untuk nak buat jadi cuka tu lah. Sekiranya kalau jikalau bersalahan nau', bersalahan nau' tu maknanya jenis sama tapi nau' tu lain. Seperti nira sama nira, ini nira kelapa, itu satu lagi ni nira tal. Atau jenisnya, jenis maknanya ini juz inab, anggur. Satu laginya juz buah tufah, masalah. Maka kalau kita capur dua tu maka tiada mudarat. Sebab sama-sama cukup semua, sama-sama arak ke semuanya. Atau ada asal keduanya air. Atau ada asal keduanya, dua arak artinya dua cuka tadi tu ada air. Ini ada masuk air. Seperti nabiz. Apa dia nabiz? Iaitu yang diperah daripada tamar. Dia nabiz ini dia arak juga tapi buat daripada buah tamar, buah kurma. Tapi kita maklumnya kurma ni artinya tamar ini dia tidak ada air dia. Sebab tamar ni dia kering. Tetapi apabila nak jadikan arak tu, dia ketika hancurkan tu mesti digaulkan dengan air. Seperti kita blender, kita buang biji dia, kemudian kita bagi dia hancur tu, nak hancur tu kena campur dengan air. Sebab kalau buah anggur, buah inam tu memanglah kita boleh perah terus, sebab dia ada air dalam buah dia tu. Tetapi buah tamar memang dia tidak ada air dalam isi dia. Tetapi apabila nak itu mesti kena campur dengan air. Contohnya tamar sekilo ke buah tamar, buah kurma, buah tamar itu 1 kilo, air 2 liter ke masalah. Kemudian kita hancurkan, kita blenderkan, maka jadilah. Biarkan begitu lama-lamanya jadi arak. Maka arak itulah dipanggil kata nabiz. Tengok. Seperti mana ia katanya seperti nabiz, iaitu diperah daripada tamar. Tamar, buah tamar tu nak perah tak boleh sebab tidak ada air dalam isi dia tu. Maka nak bagi jadi air, maka kita campur dengan air lah. Ditaruh di atas asir inab. Asir inab jadi perahan buah inab, buah anggur. Jadi juz inab. Jadi maknanya campur dua tu. Kita campur dua tu, maka biarkan lama jadi arak, lama kelamaan jadi cuka. Maka itu pun suci, tak mudarat. Begitulah. Jadi maknanya kalau kita katanya campurkan tuak dengan juz inab ke masalah, itu pun tak mengapa. Itu makna masuk dalam katanya berlainan jenis. Maka di sini nabiz dengan asir inab tu berlainan. Berlainan jenis. Kerana bahawasanya air itu, masalah nabiz tadi, kerana bahawasa air itu kita salah. Kerana bahawasa air itu tak dapat tiada. Nak begitu. Kerana air itu tak dapat tiada daripadanya. Kerana air itu tak dapat, jadi perkataan daripada tu kita tak nak di situ. Kita buangkan. Jadi naknya kerana bahawasa air itu tak dapat tiada daripadanya.
Masalah katanya atau atau ada asal keduanya dan ada air, ada masuk campur air, ada tambah air. Seperti nabiz yang iaitu yang diperah daripada tamar itu, maka nak jadi juz dianya kita kena masukkan air. Maka dengan sebab tu dia katanya kerana bahasa air itu tak dapat tiada daripada air, mesti kena campur air. Sebab tamar tu dia biasanya begitu. Sebab tu yang kita ada jual kat kedai-kedai Arab tu ada cuka daripada buah tamar, cuka daripada kerma. Maka cara nak buat cukanya daripada buah kerma sebiji gitu, mesti apabila kita nak hancurkan, kita kena masuk air. Kalau orang dulu dia tumbuk je lah. Dia keluarkan biji daripada buah kerma, kemudian dihancurkan buah tamar itu, kemudian dia tambahkan air. Maka jadi apabila itu jadi air itu jadi macam air menisan. Jadi pekat dia, kemudian lama kelamaan jadi cuka lah. Begitu. Maka sekiranya kalau dicampurkan nabiz yang ada daripada buah tamar yang ada bercampur dengan air, dicampurkan dengan asir inab, juz inab, maka apabila jadi cuka tu, maka suci juga walaupun ada bercampur sekalipun. Sama juga asir inab, asir tufah ke masalah, juz inab, juz tufah, maka sama ke semuanya. Maka boleh kita nak campur. Kerana bahwasanya air itu tak dapat tiada daripadanya, maka suci, habis di situ. Maka suci pula bekasnya serta tempat sampai buih menggelegaknya. Maka suci pula bekasnya, bekas cuka tu, serta tempat sampai buih menggelegaknya. Tak kala menggila. Ketika jadi arak tu dia dikatanya masih ketika dia gila. Mengikut baginya. Jadi suci itu mengikut baginya bagi cuka. Ikut cuka jadi suci. Jadi maksudnya dia katanya maka suci pula bekasnya. Bekas arak, bekas cuka tu, serta tempat sampai buih menggelegak tak kala menggila. Jadi suci itu mengikut baginya, ni mengikut akan cuka. Jadi memanglah kepada masa dia jadi cuka, kepada masa kita katanya apabila kita tuangkan, kita isikan juz tadi tu dalam suatu botol, maka pada masa dia jadi gila, pada masa dia gelegak, jadi gelegak itulah dikatakan jadi gila. Pada masa itulah dia jadi arak. Maka ketika tu ia akan naik buih. Maka kalau kita tengok botol tu, maka ujung dia tu, mulut dia tu jadi sempit sebelah atas. Maka apabila gelegak tu dia naik, buih dia tu naik sampai ke atas. Buih dia tu naik. Contohnya juz ada sakat ni. Juz ada sakat ni ketika dia gelegak tu dia naik sampai ke atas. Pada masa dia jadi cuka. Pada masa dia jadi arak. Kemudian apabila dia jadi cuka tu dia turun balik. Sampai kepada tempat yang asalnya. Maka tempat yang naik buih tu maknanya di tepi-tepi, di bira dia sebelah dalam tu kena buih arak lah. Maka apabila jadi cuka, maka tempat yang kena buih tu jadi suci juga. Tapi dia katanya jadi suci itu jika naik itu dengan sendiri. Kalau naik buih itu ke atas dengan sendiri. Dengan sendiri, dengan secara dia lah. Kita tak buat apa-apa lah. Begitulah.
Tu mana katanya tempat sampai buih, ketika dia gelegak itu, maka tempat di situ kalau kena buih itu buih arak, maka tempat yang kena buih itu kalau kita kiranya jadi mutanajis. Sebab arak tu najis. Tetapi apabila arak tu salin jadi cuka, maka tempat yang kena buih tu tak payah kita basuh. Maka dihukum katanya suci. Dihukum katanya suci. Tapi atas syaratnya, dia buih naik ke atas tu dengan sendiri. Seperti naik buihnya, kemudian turun pula. Ketika dia arak tu, gelegak dia tu naik sampai ke atas, sampai ke mulut dia atas. Kemudian apabila habis gelegak dia, dia turun ke bawah. Kemudian turun pula. Maka itu, dengan secara sendiri dia, maka itu dimaaf. Maka ini mafhum daripada katanya, jika naik itu dengan sendiri. Maka jika ada ia dicenderungkan, disengitkan, kerana memindahkan dia, tiada suci. Dan jadi najis ia pula sebab berjumpa dengan dia. Bahkan jika dituangkan atasnya dulu daripada jadi cukanya akan khamar, dan tiada sampai ia kepada barang yang tempat berlemu kemudian daripada jadi cuka, jadi suci sekaliannya. Dia katanya, jadi masalah kalau buih naik ke atas dan itu tempat yang kena buih itu apabila jadi cukanya tempat tu jadi suci. Tapi syaratnya jikalau naik tu naik dengan sendiri dia, bukan dengan perbuatan kita. Maka dia katanya maka jika ada ia bekas dicenderungkan, disengitkan. Jadi maknanya kita katanya botol dia begini, duduk betul di sini, maka air juz ada sakat ni masalah. Kemudian apabila dia gelegak tu, dia naik sampai di sini, contohnya. Kemudian kalau kita sengitkan, kita sengitkan botol, botol dia betul begitu, apabila kita sengit, maka buih akan naik sampai ke pekalan dia. Naik sampai ke atas. Maka apabila kita betul balik, maka buih dia sampai sakat ni. Maka yang atas tadi tu dengan sebab kita sengit, dia kena sampai ke atas ke hujung tu, maka di situ tak dimaaf. Sebabnya nak buih tu naik dengan sendiri. Kalau buih naik sampai ke atas dengan sebab kita sengitkan, kita cenderungkan, kita sengitkan bekas itu, tengok, sengit tu cenderungkan tu tujuan apa? Kerana memindahkan dia. Nak pindah, nak tukar tempat, tukar bekas. Contohnya dalam botol ini, kita sengitnya begini supaya nak masuk dalam botol yang satu lagi. Maka jadi buih naik ke atas bukan dengan sendiri, dengan sebab kita mesengitkan akan botol itu akan bekas. Katanya tiada suci. Tiada suci. Maka sebab apa? Sebab yang kena kepada sebelah atas tu bukan dengan sendiri dia. Kalau kita bayangkan, kita letak isikan juz inap ke atasnya nira ke masalan dalam suatu botol, lepas tu kodar dianya separuh saja. Jadi kita isi separuh botol. Kita isi dia tu ketika jadi nira, ketika jadi juz tu separuh botol masalah. Maka apabila kalau dia jadi cuka, dia jadi arak, dia gelegak, dia naik tak sampai ke atas, dia naik separuh saja, naik sampai sekakat ni. Kemudian kalau kita nak tuang, kita nak salin bekas, maka mesti kita tuangnya begitu. Apabila kita tuang begitu, buih yang ada sakat ni naik sampai ke sini. Naik sampai ke sini, kemudian kita turunkan balik. Contohnya begitu. Maka yang naik lebih pada naik sendiri itu, maka itu tak jadi suci. Maka apabila begitu, arak yang ada dalam botol sekiranya apabila jadi cukup, kita tuang tu kena di situ jadi mutanajis.
dan dan jadi najis ia pula sebab berjumpa dengan dia. Itulah kata tadi, apabila cukur tu naik kena pada tempat yang tak dimaaf tadi, maka jadi mutanajis arak itu. Tengok, dia katanya bahkan jika dituangkan atasnya dahulu daripada jadi cukur akan khamar, dan sampai ia kepada barang yang tempat berlumur, kemudian jadi cukur, jadi suci sekaliannya, itu tak mengapa pula. Contohnya, kita tak ada dibuat air. Contohnya, contohnya kita katanya begini, masalah tadi tu kita katanya juz ada sakani. Juz ada sakani, kemudian apabila dia jadi arak, dia gelegak. Sakak dia gelegak tu sampai di sini aja. Sampai di sini. Tak sampai ke tudung. Sampai di sini. Kita kata juz ada separuh, ada separuh botol. Apabila fardu, kira kata kalau ketika dia gelegak tu kita tengok buih dia tu naik sampai sakak ni. Tetapi apabila kita sengit, buih ni akan naik sampai ke sini. Apabila saya ingatkan botol, buih itu naik sampai ke sini. Maka di sini ni tidak dimaaf. Sebab lebih daripada sakatan buih yang naik dengan secara sendiri. Maka sekiranya apabila jadi cukur tu, maka tidak dimaaf. Begitu. Tetapi dia katanya, dan bahkan jika dituangkan atasnya dahulu daripada jadi cukur. Dituangkan apa? Akan khamar, akan arak yang lain pula. Tuang-tuang tu dan sampai ia arak yang dituang kepada barang yang tempat berlumur. Berlumur buih, yang kena buih yang lebih daripada sakatan dia tu. Kemudian jadi cukur, jadi suci sekaliannya. Dia masalah sanilah, kita katanya juz separuh, separuhnya begini. Maka buih dia ni ketika dia gelegak, ketika dia jadi arak sampai di sini, tak sampai ke tudung, tidak. Kemudian kita ada sengitkan bekas ni. Apabila kita ada sengit, buih tu naik sampai sini. Maka apabila naik sampai di sini, kita betulkan balik, maka buih turun sampai di sini. Kita ambil arak yang lain pula. Ambil arak yang lain pula, isi masuk sehingga penuh sampai di sini. Jadi apabila sampai di sini tu mana kena tempat yang kena buih tadi. Tapi kita yang ni masih jadi arak lagi. Maka kita tambah arak juga. Maka apabila kita tambah arak, penuh sampai ke sini. Jadi yang penuh ini bersentuh dengan tempat yang kena buih tadi. Maka itu dia katanya apabila berubah jadi cukur, maka jadi suci ke semuanya. Begitu. Itulah maksudnya. Mas'alatun. Intaha. Intaha ni mana selesai daripada yang disebut oleh Madabiri dalam Hasyiah Tahrir. Jadi masalah baris yang kedua tadi, yang pertama, yang kedua, yang tiga tadi minta tangguh. Sebabnya kitab Hasyiah Madabiri tadi tu tidak ada ditobok sekarang. Tidak ada ditobok, jadi susah nak cari tempat rujuk lah. InsyaAllah nanti cari rujuk pada kitab-kitab lain lagi sehingga nampak jelas yang ada terjatuh tadi. Mas'alatun jika dicampur asir dengan cuka. Maka jika sedikit asirnya sekira-kira tiada jadi khamar, tetapi jadi cuka, mengikut cuka, sebab dighalib oleh cuka akan asir itu, suci ia. Dan jika banyak asir daripada cuka sekira-kiranya jadi khamar pula ia,
jadi najis cukanya. Tengok. Mas'alatun jika dicampurkan asir. Asir ini juz. Maknanya yang baru-baru kita perah tu, yang masih manih tu, itu dikatakan asir, juz lah. Kalau yang nira tu, yang baru-baru tu, yang masih manih lagi belum pada nak jadi masam, jadi arak, tu dikatakan asir. Jika dicampur dengan cuka. Kita ambil asir yang manis, yang baru tu, campur dengan yang sudah jadi cuka. Contohnya, kalau daripada apa dia, kalau tempatan kita yang banyaknya daripada nira tu lah. Kalau di tani tu banyaknya nira tal. Kalau sana kat Selangor tu ada, kat Kuala Selangor tu apa dia ada lipah. Jadi kita campur dua tu, asir dan cuka. Campurkan asir dan dengan cuka. Maka di situ apa hukumnya? Dia kata maka jika sedikit asir. Sedikit asir tu, juz tu sedikit. Juz inap ke, juz anggur ke, atau air tebu ke masalah, atau juz tufah ke, ataunya juz tamar ke, katalah apa-apa benda saja. Jika dia kata jika sedikit asirnya, sedikit tu nak kira sakat mana asir, sikit, sekira-kira tiada jadi khamar. Tak berubah jadi cuka. Contohnya, kita katanya ini asir, ini cuka. Cuka di dalam botol ni sampai di sini. Banyak dia sampai di sini. Ini cuka dalam botol ni, sakat ni. Kemudian kita ambil asir, tak kira asir jus mana-mana sekalipun, satu sudu, dua sudu ke masalah, tambah masuk. Apabila tambah masuk, jadi maknanya kita ingat balik bahawasanya asir, kalau kita biarkan dia saja, biarkan dah begitu, tak berapa lama, ia akan jadi arak. Mana-mana asir, mana-mana jus yang ada manis tu, kalau kita biarkan begitu, ia akan jadi arak. Selepas pada ia jadi arak, ia akan jadi cuka. Tapi dalam botol kita sekarangnya ada cuka, dah jadi cuka. Kemana kita ambilkan asir, ambil juzkan inap ke masalah, tambah 2-3 sudu masuk. Maka apabila masuk di situ, kita kena perhati tengok. Dia jadi arak ke tak jadi arak. Dalam botol ni, berubah jadi arak ke tak jadi arak. Maka sekiranya dengan sebab 2-3 sudu saja jus tadi tu dan cuka dah banyak, maka kita tengok tak berubah jadi arak. Maka itu suci. Itu suci. Tengok, dia katanya maka jika sedikit asirnya sekira-kira tiada jadi khamar. Sebab kita kata cuka tu banyak, asir jus itu 2-3 sudu saja. Apabila kita tambah masuk tu, isi masuk dan campur dengan cuka, dia tak jadi khamar, tetapi jadi cuka. Bahkan yang masuk yang jus tadi tu manis. Apabila kita gaul ke semua, kita biasakan sehari dua, tengok tak jadi cuka, tak jadi arak. Bahkan kita ambil rasa, semuanya rasa masam ke semua, jadi cuka semuanya. Dalam botol tadi yang kita tambah masuk tu jadi cuka ke semuanya. Maka tengok, jadi cuka mengikut cuka yang asal ada dalam bekas. Jadi yang asir jus yang kita tambah 2-3 sudu tadi tu jadi cuka mengikut cuka yang ada asal dalam bekas. Tu mengikut cuka, ini cuka yang ada dalam bekas. Sebab dighalib oleh cuka. Dighalib maknanya dikuat, dibanyak oleh cuka. Sebab dia menang cuka, sebab cuka tu banyak. Kalau kita isikan jus 2-3 sudu tu maknanya dia tak jadi khamar. Hanya terus jadi cuka. Jadi kira katanya 2-3 sudu yang masuk bercampur dengan cuka tu, ikut cuka jadi cuka. Tengok. Sebab dighalib oleh cuka akan asid. Jadi kuat sebelah balik cuka, jadi kalah sebelah balik asid yang baru kita tambah 2-3 sudu itu. Suci, iya. Itu suci. Dan jika banyak asid daripada cuka,
sekira-kira jadi khamar pula ia asir. Ia cuka. Jadi najis cukanya. Itu tak boleh kita nak makan. Contohnya, kita katanya dalam botol kitanya ada cuka. Ada cuka banyak ni saja. Ada cuka banyak ni saja. Dalam 1 inci saja. Kemudian kita ambil jus, tambah masuk sampai ke sini. Jadi banyaklah asid yang kita tambah tu. Apabila kita tambah banyak di situ, kita biarkan sehari dua, tengok jadi arak ke semua. Dalam botol ni jadi arak. Apabila jadi arak, kemudian jadi cuka. Maka kesemua dalam botol ni tak suci. Sebab ada bercampur dengan suatu benda yang luar. Begitulah. Itu mana katanya, dan jika banyak asir daripada cuka sedikit saja, ada 2-3 sudu saja sebelah dalam tu, dalam bekas tu, kemudian kita tambah asid tu banyak. Banyak sakat mana tu banyak? Sekira jadi khamar pula ia cuka. Jadi cuka dengan asid yang ada dalam bekas tu jadi arak balik. Memanglah asid ia akan jadi arak dah. Cuka yang ada sebelah dalam pun ikut jadi arak balik. Sebab banyak menang, sebab ghalib menang oleh asid. Cuka kalah sebab dia sedikit. Jadi najis cukanya. Jadi najis. Cuka tu jadi najis. Jadi dalam satu botol tu jadi najis ke semuanya. Jadi tak boleh kita nak makan. Dan jika bersamaan, kalau sama-sama, cuka dengan asir tu, sama banyak. Maka jika bukan. Maka jika dikata ini dihukum. Maka jika dikata yang ini dihukum dua orang, jelaskan kita. Maka jika dikata dua orang yang mengetahui akan bicaranya, yang tahu akan bicaranya. Ni cara-cara jadi cuka, cara-cara arak cuka ni lah. Mana orang yang tahu, orang yang pandai masalah jadi cuka, masalah arak jadi cuka. Maka jika kata dua orang itu, apa kata keduanya? Apa dua-dua orang itu nak kata? Jika kata keduanya jadi cuka dengan tiada jadi khamar, jadi suci cukanya. Atau kata keduanya tak dapat tiada daripada jadi khamar, maka dihukum najis cukanya. Dan jika tiada dua orang yang adil, atau syak keduanya, maka dihukumkan dengan ghalib zannya jua. Dan jika ghalib zan tiada jadi khamar, dihukum suci. Dan jika dighalibkan jadi khamar, dihukum najis. Jadi masalahnya, kita tengok masalah dia dulu. Jadi masalahnya apabila sama-sama banyak, juz dengan asir, artinya juz tadi tu dengan cuka tu sama banyak. Sama banyak. Apabila sama banyak tu, kita kena pergi tanya orang yang pandai masalah ini. Orang yang berpengalaman dengan masalah ini, dengan masalah buat cuka arak daripada ambil arak buat cuka ni. Kita tanya dua orang itu. Maka sekiranya kalau dua orang, kalau seorang tu tidak memadai, kena tanya paling kurangnya dua orang, tanya apa kenampakan mereka. Kedua-dua itu. Maka jikalau dia katanya kalau sekadar ini nampaknya kalau kira dengan pengalaman dia tu tak jadi arak. Cuka dengan asid dengan jus
campur dua ni, kalau banyak sekadar ni tak jadi arak, maka hukum tak suci. Sekiranya kalau dua orang tu dia buat keputusan, katanya kalau tengok tu nak jadi arak ni, pada ghalibnya jadi arak, maka itu jadi najis. Kalau tengok di situlah dia ada kuat sebelah balik cuka ke, kuat sebelah balik asir. Kemudian sekiranya kalau dua orang itu bukan orang yang adil, artinya dua orang itu dia pun tak boleh nak kata juga. Tak boleh nak kata juga. Maka kita kena tanya apa yang kuat pada zon dia. Mana sedap sebelah balik mana, kuat sebelah balik mana. Sebelah balik nak jadi cuka, maka jadi suci hukumnya. Maka sekiranya kalau kuat sangkaan dia nak jadi arak, maka hukumnya najis. Yang kita campur tadi. Tengok. Dan jika bersamaan, maka jika dikata dua orang yang mengetahui akan bicaranya. Jadi dua orang tu dua orang yang adil, yang mengetahui, yang pandai, yang tahu, yang berpengalaman dengan kerjaan ini. Kerjaan arak nak jadi cuka ni. Apa kata keduanya? Apa kedua-dua orang itu nak kata, nak hukum? Jika kata keduanya jadi cuka dengan tiada jadi khamar. Kalau dua-dua orang itu dia katanya kalau campur dua ni cuka ini dengan juz itu, dia tak akan jadi cuka, dia akan jadi terus, dia tak akan jadi khamar, dia terus jadi cuka. Maka hukumnya suci. Jadi suci cukanya. Dia kata. Atau kata keduanya tak dapat tiada daripada jadi khamar. Kalau campur dua ni, juz ini dengan cuka ini, walaupun sama banyak, tapi nak jadi khamar dulu belum pada jadi cuka. Maka dihukumkan najis cukanya. Cuka tu dihukumkan najis. Sebab dia berat sebelah balik jadi khamar. Dan jika tiada dua orang yang adil. Sekiranya tidak ada dua orang yang adil. Ada juga dua orang tapi bukan orang yang adil, bukan orang yang fasik. Orang fasik tak boleh kita pakai perkataan dia. Atau syuk ia, ia tu keduanya. Kalau tak ada ia tu lagi elok. Atau syuk keduanya dua orang yang adil. Kalau dia syuk, tak tahu juga ni. Dia kata nak jadi cuka ke, nak terus jadi cuka ke, nak jadi arak dulu ke. Dia pun tak tahu nak kata juga. Maka apabila tak tahu nak kata, kita kena tanya apa dia, apa yang ghalib zon dia. Nak berasa-rasa kuat sebelah mana. Maka jika dihukumkan dengan ghalib zon. Mana yang kuat pada sekaan dia. Tengok dia berat kepada mana. Maka ambil yang tu lah. Dihukumkan dengan ghalib zan, dengan kuat zan dia, dengan berasa berat sebelah balik mana. Balik nak jadi arak ke, balik nak jadi cuka. Jika ghalib zan tiada jadi khamar. Kalau campur dua ni, ya tetap akan jadi cuka ni ghalib-ghalibnya. Bukan terus jadi tak jadi khamar, bukan jadi cuka, dihukum suci. Dan jika dighalibkan jadi khamar. Kalau dia kata saya lebih berat kepada jadi khamar, dia kata kalau campur dua ni, maka kita hukum kata najis. Begitulah. Maka kita akhir di situ dulu. Kami katanya faidatun cuka yang jadi daripada lahang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردنا علينا وافتح سجن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.